Kita panjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita boleh berjumpa mata bersua muka pada malam ini dalam rangka kita nak dengar penjelasan mengenai politik yang sedang berlaku dalam negeri kita dan dalam negara kita. Sebab apa yang kita akan hadap dalam pilihan raya yang kali 14 ni tak serupa langsung nah dengan sebelum-sebelum pada ni. Kalau kita tengok sebelum ni, dia mudah. Politiknya, ada balik pemakai, iaitu PAH, PKA, DAP, lawan dengan Barisan Nasional. Lah ni tak. Lah ni dia jadi 3 puak. Puak Barisan, puak PAH, dan juga puak Pakatan Harapan. Hak mari malam ni kapu kolam malam ni tidak amanah ikhtiar ni. Takutlah mudah mau tengok kata puak amanah ikhtiar ni mari nak bagi peti. Dok. Ni parti amanah negara. Takut bertukar ya. Lepas kalah tu kalah lagu ni lah. Daerah kita lagu ni. Dah. Supaya kita tengok sini. Parti amanah negara ini adalah parti baru yang ditubuh dalam jangka 2 tahun ni. Nak beradab dengan UMNO dan Barisan Nasional. Bapa yang jadi ke Parti Amanah Negara ni mari mana pula ni pupuk ni? Ambo gi rumah tok tua ambo pun daripada rumah ke baru ni pun tok tua ambo tanya mari mana ni pupuk orang pula ni. Mudah mo kapo ni mo kau rasa tidak jelas lah. Mari mana ni hak ni. Kata ni asal daripada popah juga. Cuma bila PAH ni jadilah ni kaedah tu bertukar lepas pada Tok Runi Aziz ni nak pergi duduk rapat, nak pergi bersaing, nak pergi kaedah nasihat pula ni cara dengan UMNO Barisan Nasional ni. Sedangkan kaedah kita sebelum ni kita lawan. UMNO dan Barisan Nasional ni kita tidak boleh duduk sekali, kita lawan sama-sama. Senang kita ni UMNO dan Barisan Nasional sebelum ni UMNO Barisan Nasional duduk di sana, kita duduk di sini. Kita ni bertetes sama dengan dia. Kita jelas pendirian kita dengan dia. Tapi bila benda ni berubah, maka disitulah lahirnya Parti Amanah Negara. Orang kata Parti Amanah Negara ni adalah parti-parti orang-orang kecewa. Orang-orang yang kalah dalam pemilihan PAS. Ambo nak royak kepada orang kampung sini pada hari ni. Sebenarnya yang tubuh Parti Amanah Negara ni ialah bukan sebab kerana kecewa. Tapi sebab kerana tidak puas hati dengan cara membawa ke parti PAS yang telah berubah daripada ini. Sebagaimana yang Amos sebut tadi, sebelum ini kita berdiri berdepan dengan UMNO dan Barisan Nasional, kita menentang kemungkaran secara berdepan. Tapi pada hari ini mereka cukup berlunak sekali dengan UMNO dan Barisan Nasional sehingga boleh demo duduk sepetah, duduk sekali, duduk bersaing molek, tak ada masalah apa. Jadi kita pun, benda ni, dia berpunca daripada sebelum muktamar tahun 2015. Pada muktamar itu, segolongan ustaz-ustaz muda ni telah buat demonstrasi. Menuduh pimpinan PAS pusat pada masa itu telah pun dipengaruhi oleh parti DAP. Ada ustaz-ustaz ni dok royak kata, pimpinan PAS ni sudah ada yang dibeli oleh DAP. Dipengaruhi oleh DAP. Buat tunjuk perasaan di bangunan pejabat agung di Raja Laut Kuala Lumpur tu. Buat tunjuk perasaan. Buat memorandum kepada Presiden PAS. Lalu pada masa itu Presiden PAS telah pun menubuh mengarah ke Setiausaha Agung Cik Gempar masa tu Datuk Mustafa Ali untuk tengok benda ni. Cik Gempar telah tubuh satu jawatan kuasa siasat dan disiplin untuk siasat kat ni. Cik Gempar Datuk Mustafa Ali telah buat benda ni dan telah latih Dr. Da'i Sanusi Da'i Mariut bekas ahli parlimen sini sebagai pengurusi jawatan kuasa disiplin untuk tengok benda ni. Betul ke tak pimpinan PAS ni ada telah dibeli oleh DAP, telah terpengaruh dengan DAP nak buat ulama, nak ubah PAS jadi parti sekular. Betul ke tak? Lalu benda ni panggil untuk cara. Bila panggil untuk cara, panggil sekali pertama tak mari. Panggil kali kedua tak mari. Panggil kali ketiga tak mari, maka kes pun buat. Bila buat kes tak ada lah.
Sepatutnya bila benda ni tidak boleh dibuktikan semasa perbicaraan, maka benda ni selesai situlah. Sebab gapo? Sebab dalam Islam pun sebut al-bayyinah ala mudda'i wal yamin ala man ankara. Orang yang menuduh ni maka dia kena buat mari bukti, dan orang yang didakwa, yang dituduh ni dia hanya mempertahan diri je. Dah demo tuduh kata Mak Sabu ni DAP, Khalid Samak ni DAP, Hanifah Maidin DAP, Haji Asmuni Awi DAP, semua ni jahat nak buat perlembagaan, nak buat, nak ubah semua sekali. Buat mari bukti. Jangan tuduh saja. Kalau kita tuduh saja, maka ini sudah bertentangan. Kita rakyat, rakyat kita ni parti Islam, bawa Islam berjalan di atas landasan Islam. Tapi bila berlaku pertikaian di kalangan sama-sama kita, kita tidak guna landasan Islam. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah sebut dalam Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu berselisih pada apa-apa perkara, farudduhu ila Allahi war Rasul, hendaklah kamu kembali kepada Allah dan Rasul, iaitu Quran dan hadis. Supaya kita boleh selesai benda ni mengikut panduan Al-Quran dan hadis. Dan ulama-ulama sebelum ni letak landasan, tuduh boleh al-bayyinah ala mudda'i. Bukti kena buat mari. Tak ada bukti. Tak ada bukti. Benda ini telah mengelirukan masyarakat, telah mengelirukan ahli, telah dibawa sampai ke muktamar, difitnah pula. Lepas pada itu hamba duduk dalam lajnah undang-undang PAS Pusat pada masa itu sebagai timbalan pengerusi lajnah undang-undang PAS Pusat pada masa itu. Lajnah undang-undang PAS Pusat dituduh oleh Presiden PAS sendiri dalam satu program yang melibatkan PAS Macang, mengatakan bahawa lawyer-lawyer dalam PAS ni dok buat kerja nak pindah perlembagaan PAS, nak buai kuasa ulama, nak buai kuasa majlis syura, nak alih parti ni daripada parti Islam, nak jadi pro kepada sekular. Tuduh semua benda ni dalam keadaan tidak bukti. Sedangkan kami pada masa itu buat jawatan kuasa untuk pindah perlembagaan PAS masa itu atas arahan jawatan kuasa PAS Pusat. Kami buat masa tu untuk semok, sebab pada masa tu parti PAS telah pun membesar. Dulu parti PAS kita kecil, kita ada 2 yang naik presiden. Kita tambah jadi 3. Kemudian duk bincang masa tu nak tambah jadi 5 naik presiden, sebab kita parti kau besar pada masa tu. Keahlian sudah lebih 1 juta. Maka nak buat lagi pindaan-pindaan yang berbagai. Bila nak buat pindaan yang berbagai ini, maka jawatan kuasa yang ditubuhkan di bawah Lajnah Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia PAS Pusat ini bersidang kita buat. Dan bila kita siap benda ni, maka dia kena akad kepada jawatan kuasa PAS Pusat. Kalau jawatan kuasa PAS Pusat setuju, maka dia akan bawa kepada Majlis Syura. Bila Majlis Syura telah lulu, baru bawa kepada muktamar. Lulu dalam muktamar, hantar kepada pendaftar pertubuhan. Bila pergi ke pendaftar pertubuhan, baru berubah perlembagaan parti PAS. Yang dah tuduh Puan Ambo, lawyer yang suku sembah dia buat kerja berarti dah lepas mula duk tuduh Puan Ambo nak buat kerja sekular, nak buai ulama daripada PAS, nak buai Islam daripada PAS. Sebab apa? Semua ini adalah fitnah yang tidak ada sebarang bukti. Semua ini adalah tuduhan jahat kepada kami yang bekerja seikhlas hati kami pada masa itu untuk kebaikan dan kemenangan Islam. Maka setelah semua ini berlaku, fitnah dilemparkan kepada kami semua. Mari pula pemilihan tahun 2015. Kalah 18 pemimpin utama PAS Pusat kerana fitnah yang dilemparkan yang tidak pernah dibuktikan pada mana-mana peringkat. Maka boleh lagikah kita nak duduk dalam mangkuk ini, nak duduk dalam wadah ini, nak duduk dalam bekas lagu ni, nak duduk dalam bah lagu ni, boleh lagi kau? Kita naik bah ni mula ni sebab kita yakin kau driver. Kita tengok bah comel, kita yakin kau driver nak pergi kerja tempat yang betul. Bawa pula comel terketik training. Driver orang juru, bah comel. Tapi bila kita tengok hari ni kabar-kabar bah ni berhenti cakung tengah jalan. Tak berapa nak pergi dah ke Putrajaya. Nak jadi penasihat kok jauh-jauh gitu ya. Lepas kita nak duduk lagi atas bah tu. Tak sampai bila dah lah kita. Sedangkan Tok Guru ni Aziz ni dia pesan dah mula. Dia kata UMNO ni serupa kereta buruk. Kereta buruk ni, masa dia mampu, kita pakat tolak-tolak.
Bila kita tolak dia, dia hidup, dia tinggal dalam kita. Turun nasib bersedah kalau kita mula. Jadi benda ni lah yang kita rasa kenapa perlu tubuh Parti Amanah Negara ada hari ni. Ambo lepas dulu dah lepas ni macam-macam Cikgu Rahim lebih lagi jauh lagi pada ambo perjalanan hidup dia. Kita terlibat bersekutu-sembilan nak memperjuangkan, nak menghidupkan parti Islam ini. Tapi pada satu ketika kami terpaksa memilih untuk berpisah dengan parti Islam ini. Dan menubuhkan sebuah parti Islam yang baru, iaitu Parti Amanah Negara. Orang kata apa tak berubah nama Parti Islam Amanahnya. Dah menggunakan Islam juga. Tak berubah tu sebab pendaftar pertubuhan tak bui. Zahid Hamidi tak lulu. Nama ni yang lulu. Jadi tak apalah. Yang pentingnya kita nak buat benda tu je lah. Lepas tu Amanah ni dia bersaing dengan DAP tak sibuk hudu. Baik, hudu Amanah ayat cerita pula. Ambo ni tuan-tuan sekalian, salah seorang yang duduk dalam jawatan kuasa yang menggubah hudu Kelantan. Ambo duduk dalam jawatan kuasa teknikal hudu Kelantan. Dan ambo juga yang duduk dalam jawatan kuasa yang pergi berunding dengan Datuk Seri Jamil Khair, yang pergi berunding dengan Kajian Persekutuan dulu, pergi berunding dengan Kajian Pusat dulu. Ni orang wakil Kajian Persekutuan, ambo salah seorang. Bila kita dalam lajnah undang-undang PAS Pusat mula buat keputusan pada masa itu, PAS Pusat kata nak buat laksana, nak bergerak semula projek hudu. Maka pada masa itu lajnah undang-undang PAS Pusat kita 50 orang lawyer berkumpul, bincang balik, kita semak balik kanun jenayah syariah 2 tahun 1993. Kita go through balik, kita baca balik, kita kaji balik sepatah-sepatah, kita kaji, kita baca balik, maka kita buat cadangan-cadangan penambahbaikan. Sebab undang-undang tu tahun 1993 lagi. Pada masa itu tahun 2014. Maka pada masa itu kita buat semakan. Bila kita buat semakan, maka marilah timbullah satu buku kita buat cadangan untuk pindaan-pindaan dan penambahbaikan kepada undang-undang Kanun Jenayah Syariah 2 1993. 12 orang lawyer daripada Lajnah Undang-Undang PAS Pusat pergi jumpa dengan Ketua Hakim Syar'i Negeri Kelantan dan juga Datuk Mufti. Betul depan dia ni gapa dia cadangan kami pada masa tu nak suruh pindah sikit, nak suruh baki biar jadi akta tu kehocamnya. Bila betul hari tu 12 hari lagi betul tu, alhamdulillah akhirnya sehari kita pergi betul tu pindah-pindah benda-benda kita cadang tu dipersetujui oleh Ketua Hakim Syar'i Negeri Kelantan dan juga Datuk Mufti Negeri Kelantan. Maka benda ni lah lepas tu ditambah baik semua sekali, jadilah Kanun Jenayah 2, Kanun Jenayah Syariah 2 1993 2015. Hok mari daripada situ. Daripada hok ambil royak 12 orang saat ni, lawyer yang pergi jumpa, yang pergi betul benda ni, 7 sudah masuk Parti Amanah Negara. 7 duduk dalam Parti Amanah Negara tu. Dan daripada ni orang yang pergi berunding dengan Kajian Persekutuan pula, masalah nak laksana hudud, pergi bicara ke mana nak buat ni. Daripada ni orang tu 3 sudah masuk Parti Amanah Negara. Jadi kalau kami yang terlibat daripada awal, yang terlibat dari sedut menggubah, yang mengusahakan benda ni supaya boleh jalan, yang cari kaedah supaya benda ni boleh buat, sudah meninggalkan Parti Amanah Negara, dan tiba-tiba orang kata Parti Amanah Negara ni parti yang tolak hudud, yang toksik kepada hudud. Tokialah kami buat benda yang kami toksik. Tokialah kami terlibat dalam benda yang kami tak mahu. Tokialah kami nak bina benda yang kami toksik pakar. Kita nak benda ni, tapi kita ada kaedah lain. Kita ada cara. Kita tidak setujunya Presiden PAS bawa usul persendirian ke Parlimen tu. Sebab usul sebenarnya sepatutnya dibawa oleh Menteri. Kita bicara dah dalam mesyuarat kajian masuk jawatan kuasa pusat tu. Tapi pergi masuk kita sendiri dulu lah. Sekali telekat lah. 2 tahun dah tuan-tuan sekalian. RUU 355 ni. Dengan DAP putus dah lah ni. Dengan PKR putus. Pakatan rakyat sudah jadi gemolong. Hacul lebur dah. Gapo boleh? Gapo PAS boleh daripada RUU 355? Balah dengan DAP, balah dengan PKR, Pakatan Rakyat hacur. Boleh laksana hudud hari ni? Duk kata sebelum ni duk salahkan kepada DAP, duk salahkan kepada PKR, kata menghalang pelaksanaan hudud. Baiklah ni kita balah dah dengan PKR. Kita tak setuju, kita kerak dah hubungan dengan DAP. Boleh ke tak buat hudud hari ni? Tak boleh. Sebab halangan masalah sebenarnya bukan duduk di DAP. Masalah sebenarnya bukan duduk di PKR. Masalah sebenarnya duduk di UMNO. 61 tahun dah kita ni duduk bawah dan merintah, tuan-tuan sekalian.
Kita bagi peluang kepada UMNO dan Barisan Nasional untuk meretah negara ni 61 tahun sudah. Tapi sampai hari ni, korang sehari, korang penat, korang sehari, korang payah. Undang-undang Islam tak tahu ke mana. Jenayah korang menekat. Kasut tak boleh lepas, tak tangga nyuak lari korang. Seluar jemur pun hilang. Baju tu, baju pun kalau jemur hilang. Tak boleh lepas betul. Tak boleh tak kaci sikit nyuak lari demo. Puk getah pun kena jaga. Kalau tidaknya colek demo. Dulu orang colek orang, lah ni orang colek puk getah. Masuk dalam kepul getah, bawa kereta kacil dekat chair lah tu, kena tengok-tengok lah tu. Kalau ada orang tak kena bawa masukkan kereta kacil lah kepul getah. Pergi colek getah kan. Getah ke 2 ya 3 pun orang curi. Daging ke berapa? 30. Berapa kilo kita nak menoreh, nak boleh kau beli daging sekilo ni. Penak kita orang kampung ni menoreh. Nak boleh sama sekali makan pun penat hari ni. Sebab tu kita bersungguh sangat lawan UMNO dan Barisan Nasional ni. Kita berasa penat sangat dah hari ni. Dulu kita tidak gini mo ni, tak rajin ni sampai setara ni. Dulu, iyalah dulu zaman belum dekor mula susah. Tapi susah zaman dulu boleh makan. Boleh makan. Lah ni susah zaman hari ni nak makan pun payah, nak duduk pun payah, nak sekolah pun payah. Payah belaka. Selamat pun duduk. Lepas tu dulu orang takut malam malam Jumaat. Ya orang takutnya orang kata datu malam Jumaat. Lah ni malam Khamis orang takut naik minyak. Malam Khamis enggak pakai dari beratus tesi minyak. Guna we pukul 12 ni minyak naik. Mari tahu dekat dengan dia turun lah sikit. Dia naik 4-5 kali, pas dia turun sikit. Dia naik 4-5 kali, pas dia turun sikit. Sebab itulah kami dalam Parti Amanah Negara ni duduk sekali dalam Pakatan Harapan ni, tak ada kerja-kerja. Dia kata nak lawan supaya kita ni boleh sama-sama nak senapas ni, negara kita ni boleh kata kat serupa dengan lori ni hok punah berik duk gosok turun daripada tempat tinggi bawah. Turun tu dengan laju. Kalau kita tidak enjar berik tu, tidak tarik hand berik, tidak cuba selaya payah cari kaedah bagaimana supaya kita tidak gosok turun, maka jatuh dah gaun lah negara kita lepas pada ni. Kita ni hidup hari ni berasa susah hari ni. Anak cucu kita, anak kita kecil lagi lah ni tu lagu mana saya esok tu. Lagu mana keadaan dia tu saya esok. Dengan PTCI mahal pada PT kita ni lah ni. Lagu mana ni. Dengan Brunei dulu tahun 1967 kita sekian, dia sekian sama mahal lah ni 4 ya lebih. Dengan Singapura dulu tahun 1967 kita pisah dengan Singapura, mula kita sekian, dia sekian. Tahun 80 tu kita boleh lagi pergi beli baju di Singapura. Pergi ke Galan Serah beli baju anak raya, beli leci, waklik mari kapur, boleh lagi. Lah ni berapa? Lah ni $100 seria Singapura 3 ria dah kita. Padahal dia duduk sebelah seorang kita tu ya. Bapa yang jadi sampai setara tu. Inilah teruknya keadaan kita pada hari ni. Kalau kita tidak sama-sama bulat molek dalam hati kita bersama, kita nak duduk dalam Pakatan Harapan ni supaya kita boleh ubah benda ni, maka tak tahulah apa yang jadi pada negara kita depan. Hamba nak menyeru tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ibu bapa yang ada sini, supaya kita pakat-pakatlah. Jangan dengarlah segala fitnah yang kata kepada Pakatan Harapan tolak hudud, tak ada ulama. Tak ada ulama ni Gabriel. Ulama lah ni. Jadi itulah kita ada matlamat yang lebih besar. Tok Guru Ni Aziz Ustaz Fadil Noor dulu telah mengasaskan comel dah mula kerjasama di antara parti-parti politik, sehingga ke begitu sekali tergugah UMNO dan Barisan Nasional. Mati Ustaz Fadil, mati Tok Guru mula Tok Guru Ni Aziz ni kak. Allah Akbar. Lagu ni keadaan jadi pada hari ni. Inilah yang sama-sama yang berharap orang sini boleh pakat mikir supaya kita boleh terus istiqamah menentang kemungkaran, bukannya istiqamah atas individu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.